malam ini kita nak menyambung pada ayat yang ke-14 ke-15 insya-Allah. Kita nak mulakan dengan membaca pada ayat yang ke-14, ayat yang ke-15, 16 dan juga 17. 15, 16 dan juga 17 insya-Allah pada halaman 441. Baca. 441. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya tak ada. Tak ada tak apa. Qalu ma antum illa basharum mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Terjemahan, penduduk bandar itu menjawab, kamu ini tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Dan Tuhan yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun tentang agama yang kamu dakwakan. Kamu ini tidak lain hanyalah berdusta. Para Rasul berkata, ataupun utusan itu berkata, Tuhan kami mengetahui bahawa sesungguhnya kami adalah Rasul-Rasul yang diutus kepada kamu. Dan tugas kami hanyalah menyampaikan perintah-perintahnya dengan cara yang jelas. Baik. Kita dah melihat sebelum ini pada ayat 13, Allah mengalih perbincangan kepada kaum musyrikin Makkah. Iaitulah Allah minta Nabi Muhammad SAW membuatkan perumpamaan kepada mereka. Dan kali ini perumpamaannya itu adalah lebih keras sedikit daripada bentuk yang sebelum ini kerana tempohnya itu telah berlalu panjang. Allah berikan masa kepada mereka untuk mengambil peringatan. Bahkan bukan musyrikin Mekah saja. Allah sebutkan nanti ada juga sebahagian daripada manusia melakukan perkara yang sama. Apakah dia? Dia tidak mahu mengambil peringatan apabila peringatan itu sampai kepada dia, sama ada dalam bentuk Al-Quran, ayat Quran sampai kepada dia, ataupun nasihat yang datang daripada orang yang berada di sekeliling dia, ataupun perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan dia. Dia sakit, ada masalah dengan kerja ataupun perniagaan ataupun ahli keluarga. Ataupun dia melihat orang lain dalam seharian dia itu, mungkin dia tengok orang accident ke, kan dia tengok orang meniaga batu hujan ke. Maka itu semua bentuk peringatan yang Allah nak sampaikan kepada seseorang itu. Dan nanti bila setiap dan manusia ini sama ada dia nak mengambil peringatan ataupun tidak, dia nak mengambil pengajaran ataupun tidak, akan tetapi nanti setiap daripada manusia itu akan sedar bahawa adanya peringatan dan juga pengajaran yang telah sampai kepada mereka. Bila mereka akan sedar tentang peringatan yang diberikan kepada mereka itu? Bila dia akan sedar? Dah mati. Bila dah mati, kan? Bila dah mati, tangtulah baru nak sedar. Kan? Dan Allah sebutkan pada surah
Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Pada surah Al-Fajr. Surah yang ke-89, ayat yang ke-23. Mula pada ayat ke-21 hingga ayat yang ke-23. Muka surat 593. Muka surat 593, surah Al-Fajr, surah yang ke-89 ayat 21 hingga ayat ke-23. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah ada orang menyambut. Alhamdulillah. Kenapa Ustaz? Tadi saya baca seorang tak ada orang sambut. Minta maaf. Ada sambut belakang mic. Belakang mic adalah sambut. Orang sambut di belakang mic. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Waji'a yawma idzin bi jahannam. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Saya 21 21 betul. Jangan sekali-kali bersikap demikian. Sebenarnya apabila bumi dihancurkan, segala yang ada di atasnya dan diratakan serata-ratanya. Dan perintah Tuhanmu pun datang, sedang malaikat berbaris-baris, siap sedia menjalankan perintah. Serta diperlihatkan neraka Jahannam pada hari itu, maka pada saat itu manusia akan ingat, hendak berlaku baik, dan bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya. Waktu itu manusia akan ingat. Tapi ketika itu, bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepada seseorang kan? Sampai pada waktu masa yang dia akan ingat. Tapi Allah kata, apa lagi bergunanya ingatan ataupun peringatan ketika itu. Baik, maka peringatan yang sedikit keras diberikan kepada musyrikin Mekah. Allah beri peringatan cerita, kisah pula lah. Kan? Sebab kadang bila cakap direct, tak faham, Allah bagi kisah. Kisah dua orang yang Allah telah hantar kepada satu kaum, kemudian mereka tetap juga berpaling, mereka mendustakan kedua-dua utusan itu. Maksud mendustakan ialah mereka tidak menghiraukan, tidak mahu mendengar ataupun mengikut apa yang disampaikan oleh dua utusan itu. Dan dua utusan itu ada kata Nabi, ada kata bukan Nabi. Dia adalah orang yang biasa. Macam yang apa? Nanti ada pada depan nanti, iaitulah lelaki daripada Aqsal Madinati, daripada hujung kota itu. Kemudian tak cukup, Allah tambahkan lagi yang ketiga. Dan maka jika seorang itu kan degil, maka itu bukanlah Allah akan terus meninggalkan dia. Allah tetap beri peluang yang banyak. Kan, maka begitu juga kita dalam kehidupan, berilah peluang yang banyak kepada orang yang berada di sekeliling kita. Kan, kalau dulu siapa yang ada anak-anak tu kena bagi peluang yang banyak pada anak-anak. Banyak buat salah, so kena bagi peluang. Sampai hari ni pun anak-anak masih ada lagi buat salah. Beri peluang kepada mereka sebagaimana Allah memberi peluang kepada kita. Beri peluang kepada kita punya pekerja. Beri peluang kepada kita punya kawan, kita punya jiran. Sebagaimana Allah memberi peluang kepada kita. Baik, kemudian pada yang ke-15 Allah sebutkan qalu ma antum illa basyarum misluna.
wa ma anzala rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Baik. Kemudian berkatalah mereka memberi apa? Memberi alasan untuk apa? Untuk tidak beriman kepada Rasul yang diutus itu ataupun beriman kepada apa yang Rasul itu bawa dan ajak untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Apa mereka kata? Mereka kata penduduk bandar itu menjawab, kamu ini tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ini tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga, dan Tuhan yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun tentang agama yang kamu dakwakan. Kamu ini tidak lain hanyalah Dusta. Dia tuduh orang lain pula yang berdusta. Baik. Maka ini cabaran awal yang dihadapi oleh tiga orang utusan ini, dan begitulah secara umumnya perkara yang dihadapi oleh rasul-rasul yang lain, nabi dan juga rasul. Dalam Al-Quran bila bercerita tentang para nabi dan juga rasul, cabaran paling awal yang dihadapi adalah apa? Kecaman. Kecaman. Kecaman adalah antara cabaran paling awal yang akan dihadapi oleh seseorang. Dia takkan terus kena pukul dulu ke, kan? Terus kena seksa, tak ada. Dia akan bermula dengan perkataan dulu. Dia akan mula kena kecam. Itu perkara yang paling awal sekali bila yang dihadapi oleh para nabi dan juga para rasul pada zaman dahulu. Bermula dengan perkataan. Dan itulah kita katakan sunnatullahnya. Perkara yang terus terjadi apabila seseorang itu mengajak orang lain untuk nak melakukan kebaikan. Yang akan awal dihadapi adalah perkataan yang mengguris perasaan. Perkataan yang mengguris hati. So itu cabaran awal yang akan dihadapi baik daripada orang yang dekat dengan dia ataupun daripada orang yang dia tak kenal pun. Sama ada dia diberikan sekarang ni kan, orang yang tak kenal pun lagilah seronok nak cakap, sebab dia hanya bercakap di balik skrin dia. Orang tak tahu pun dia siapa. Dia cuma tulis je kan, kutuk orang tu, dia kecam orang. Dakwah sampai kepada mereka musyrikin Mekah, ataupun dalam konteks ayat ini kepada satu kaum di bandar yang Allah telah, di satu bandar yang Allah telah sebutkan. Dan perkara pertama yang mereka sebutkan adalah, engkau dengan aku ni sama, kita dua-dua adalah manusia. Kau dengan aku tak ada beza. Begitu, ini perkataan umat yang terdahulu yang Allah bawakan kepada musyrikin Mekah. Allah bawakan kepada musyrikin Mekah. Perkataan yang orang dulu. Kenapa Allah bawakan? Kerana mereka juga berkata perkataan yang sama. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Antara perkara yang mereka bangkitkan adalah apa hal Rasul ni yang konon ni yang diutus oleh Allah ni pada surah Al-Furqan, surah yang ke-25, ayat yang ke-7. Surah yang ke-25, ayat yang ke-7. Tiga 6-0 Ustaz. Muka surat 360. Okay. Surah ke-25 ayat ke-7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. Dan mereka pula berkata, mengapa Rasul ini makan minum dan berjalan di pasar-pasar seperti manusia yang lain? Sepatutnya diturunkan malaikat kepadanya supaya malaikat itu turut memberi peringatan dan amaran bersama-sama dengannya sebagai saksi yang membenarkan. Maka kata bila Nabi bawa kepada mereka Al-Quran, ayat ke-6 itu beritahu, Allah suruh berkata kepada mereka itu, bahawa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Mengetahui segala rahsia berada di langit dan juga di bumi. Yang mereka jawab adalah, mengapa Rasul ni makan, minum dan berjalan di pasar-pasar seperti manusia yang lain? Kenapa bukan special? So bagilah orang yang special sikit, barulah kami akan ikut. Hantar orang ni sama dengan kami, sama makan minum, sama pergi jalan-jalan dekat pasar, sama-sama meniaga. Kan dia tak special. Ini perkataan siapa? Perkataan musyrikin Mekah. Dan perkataan yang sama juga yang Allah bawakan pada surah Yasin ini sama. Jawapannya sama. Bila dibawakan kepada mereka agar mengabdikan diri kepada Allah, dia jawab perkara yang sama. Engkau dengan aku ni sama. Kita duduk adalah manusia. Maka cara mereka bila diajak untuk melakukan kebaikan adalah kecam ataupun mengejek kembali orang yang mengajak itu. Kemudian jika tiada hujah, maka mulalah menyerang peribadi. Jika tiada hujah, maka mulalah menyerang peribadi. Itu yang dilakukan oleh orang terdahulu. Dan rasanya orang sekarang buat tak? Ini lebih kurang sama. Sama Ustaz? Sama. Sama. Dia tak tahu nak jawab apa dia buat. Dia pun seranglah orang tu punya peribadi. Nanti ni Ustaz, dekat pilihan raya ni banyaklah benda macam ni Ustaz. Nah, dah mula dah, kan? Ya. Dah mula dah penyerangan peribadi tu dah. Betul. Dah mula dah. Kan? Maka kenapa bila serang peribadi bila dah tak ada hujah, maka dia mulalah serang dengan serangan kepada peribadi. Sedangkan kalau orang yang berilmu, bila dia nak, bukan kita nak menyerang, tapi bila dia nak menegur, dia akan menegur berasaskan dengan ilmu. Dia tak serang peribadi orang tu. Dia tegur. Mungkin orang tu cakap salah, bagi tahu perkara yang salah, maka dia tegur secara ilmiah, dia bagi tahu apa dia yang betul, apa dia yang salah. Dia tak ejek pun peribadi orang tu, tak mempersendakan pun peribadi orang tersebut, kan, kata belajar tak habis ke, tidur dalam kelas ke, cikgu masuk dulu pergi ngular ke. Tak ada, dia tak menyerang peribadi, dia cerita tentang fokus pada topik yang sedang dibincangkan saya dari sudut ilmu. Itu je. Akan tetapi orang yang dia dah tak ada hujah, kan, dia sukalah menyerang peribadi. Dan sebenarnya penyerangan terhadap peribadi ini yang orang suka dengar, kan. Kita kan suka kan orang ni kutuk orang ni kutuk orang ni, keluar cerita dalam kain dia, cerita balik belakangnya, deal yang di belakang yang orang ni tak tahu, yang itu cerita yang orang suka dengar, kan. Cerita serangannya peribadi, orang ni buat apa, nanti aku bongkarkan, aku tahu dah kau ni buat apa dulu dan sebagainya. Cerita yang orang suka dengar. Dan itu yang dilakukan oleh siapa? Oleh umat yang terdahulu dulu. Allah bawa contoh. Bila dah tak ada hujah, yang mereka serang adalah mereka menyerang peribadi. Begitu yang antara contohnya dihadapi oleh Nabi Musa AS. Kita lihat pada surah yang ke-26, ayat yang ke-27. Surah yang ke-26, ayat yang ke-27, muka surat 368. Muka surat 368. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Dua 27. Ayat 27 betul. Ya, Fir'aun berkata kepada orang-orangnya, sebenarnya Rasul yang diutuskan kepada kamu ini sungguh gila. Masya Allah. Gila. Kita lihat pada surah yang ke-43, ayat ke-52. Surah 43, ayat ke-52 pada muka surat 493. Surah Az-Zukhruf, surah 43, ayat 51 dan juga ayat 50. Dua. Allah berfirman, kita mula pada ayat yang ke-51. Satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nada fir'aunu fi qaumih Wa nada Fir'aun fi qaumih. قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. Terjemahan ayat 51-52. Dan Fir'aun pula menyeru dengan mengisytiharkan kepada kaumnya, katanya, wahai kaumku, bukankah kerajaan negeri Mesir ini, akulah yang menguasainya, dan sungai-sungai ini mengalir di bawah istanaku. Tidakkah kamu melihatnya? Bahkan, bukankah aku lebih baik daripada orang yang hina keadaannya ini, dan yang hampir-hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya. Fir'aun dah tak dapat nak berhujah, nak memenangi hati kaum dia. So dia dengan hujah dia tak boleh lawan. Dengan Serang sihir tak boleh peribadi. lawan. Apa yang dengan serang Serang peribadi. peribadi. So dia katalah dia ni sebab Nabi Musa AS dia adalah orang yang apa? Dia tak Dia- boleh bercakap. Tak pandai cakap. Tak berapa pandai cakap. Dia menyebutkan dia gagap. Dia orang yang Tidak gagap. terbakar. Sebab itu dia minta tolong dengan Harun. Nabi Harun. Maka tak boleh nak jawab buat apa? Seranglah peribadi. Menunjukkan kepada apa? Kedengkelan ilmu yang ada. Kan? Perangai orang yang terdahulu menyerang peribadi. Itu dilakukan oleh umat terdahulu. Begitu juga yang dihadapi sebelum daripada itu oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan sudah tentu tidak terlepas juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti dia tak akan terlepas. Ada tak teringat kisah mana-mana bahagian yang Nabi SAW disakiti dengan perkataan? Banyak gila, kata gila tu. Yang mana? Majnun lah yang dia orang kata Nabi gila. Aduh kan Ustaz ada. Mereka kata Nabi apa? Gila. Gila tu. Nabi gila. Nabi orang ada, Nabi tu orang yang diajar dan gila tu. Ada aduh kan tu ada. Aduh kan ada. Al-Hijr ada. Ayat yang ke-6. Banyak rasa saya banyak info. Inna kala majnun dia kata orang gila. Dia kata apa? Penyair. Dia kata apa? Sihir. Yeah. Kan itu kalau kita tengok pada kisah awal dia siapa? Kisah yang kita pernah sebutkan sebelum ini, kisah Al-Walid bin Al-Mughirah kan. Ayah kepada Khalid bin Ada lebih awal. Al-Walid. Kan? Seorang yang kaya
seorang yang berpengaruh, seorang yang paling pandai bersyair ataupun paling hebat sastranya pada waktu itu. Dia. Dan perkara ini diakui sehingga kan dia kata ketika mana dia diberikan tawaran oleh Abu Jahal untuk mengatakan diberi tawaran oleh Abu Jahal untuk mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada Nabi Muhammad ataupun kepada apa yang Muhammad bawa. Dan dia akan kata, wahai Walid, kami akan bagi engkau harta. Guna Walid kata, korang semua tahu bahawa aku ni adalah orang yang kaya. Dan korang semua tahu bahawa aku ni adalah orang yang paling bagus bahasanya, sastranya daripada kamu semua. Kan akan tetapi apa yang dibacakan oleh Muhammad itu adalah apa? Perkataannya Jauh lebih. perkataannya halawah. Perkataannya halawah. Dalam bahasa Arab halawah adalah apa? Adalah gula-gula. Manis. Manis. Manisan. Halwa Ustaz. Halwa. Kita panggil halwa telinga kan, halwa tu. Kan kalau kedai jual manisan tu, jual dessert tu namanya halawiyat. So halawah dia adalah manisan. Innahu la halawah. Al-Walid kata. Sesungguhnya apa yang Muhammad baca tu dia macam manisan. Dia sedap. Memang sedap macam manisan. Kadang-kadang kita kalau makan main course tu mungkin sedap, mungkin tak sedap. Tapi dessert selalunya memang sedap lah sebab dia manis. Jaranglah benda manis tu dia tak sedap. Maka dia dah dipuji. Tapi lepas tu boleh lawan balik tak perkataan yang Nabi Muhammad bawa tu, Al-Quran? Tak boleh lawan. Maka sebab bila lepas dah tak boleh lawan, apa yang buat? Apa nak buat lagi? Orang pribadi. Serang peribadi. Dia kata kau memang tak boleh nak buat apa dah. Tapi dia fikir kejap, lepas tu dia kata kau cakaplah yang Muhammad ini dia adalah tukang syair dan juga adalah orang sihir, penyihir, dan juga adalah orang yang gila. Okay? Dah tak boleh nak jawab hujah, dia pun seranglah dengan peribadi. Maka itu Allah sebutkan yang dilakukan oleh umat yang terdahulu, dan itu juga yang dilakukan oleh musyrikin Mekah kepada Nabi SAW. Bahkan serangan terhadap peribadi bagi dia SAW terus berlaku hingga ke hari ini, masih lagi berlaku. Dan menjadi tugas orang Islam yang ada sekarang ini untuk mempertahankan Nabi SAW. Tapi kalau kita tak pertahankan pun, Allah akan sentiasa memelihara. Nabi dia akan memilih orang untuk nak mempertahankan baginda SAW. Akan tapi kita semua tahu kenapa mereka menyerang Nabi SAW peribadinya. Kan? Kerana dah tak boleh nak jawab apa dah. Berapa ramai orang yang cuba mencari kesalahan dalam Al-Quran, akhirnya masuk Islam. Kerana lepas dia makin belajar Quran, makin dia nampak bahawa Quran ni Masya Allah sampaikan semuanya perkara yang betul berbanding dengan apa yang berada dalam agama. Maka kita sebutkan kecaman ataupun kutukan ataupun ejekan itu adalah cabaran paling awal yang akan dihadapi oleh seseorang bila dia nak ajak orang buat baik ataupun dia sendiri nak berubah jadi baik. Walaupun dia tak kacau orang pun, dia sendiri seorang-seorang je nak berubah jadi baik, tetap cabaran awal yang akan dihadapi adalah mulut orang. Kan dulu perangai tak berapa baik, nak tukar jadi perangai baik. Kan? Tak berapa solat, nak solat. Tak berapa tutup aurat, nak tutup aurat. Tak berapa nak baca Quran, nak start baca Quran. So mulut orang akan bercakap. Walaupun kita tak ajak pun dia, kita buat sendiri je. Tapi cabaran awalnya adalah mulut orang tu akan mula bercakap. Dan itu adalah perkara yang kita katakan sunnatullah dihadapi oleh setiap orang yang nak bergerak menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu kita juga nak berhati-hati dengan apa? Bahagian ini dia menceritakan tentang cabaran yang akan dihadapi oleh seseorang, dan dalam masa yang sama dia juga mengingatkan kita agar mengawasi perkataan yang kita keluarkan. Kita dah lalu sebelum ini kan dalam surah Al-Baqarah juga sebelum ini pada ayat ke-102 ayat ke-103 yang Allah cerita tentang apa? Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina.
Orang beriman jangan kamu kata ra'ina. Kamu kata ro'ina tu, katakanlah. Yang Gunilah perkataan apa? Unzurna. Satu perkataan sahaja, tetapi Al-Quran tegur, Al-Quran beri perhatian. Maka perkataan dia perkara yang sangat perlu diberi perhatian. Sekarang kita bimbang, kita punya perkataan membuatkan orang lain yang sedang nak berubah, yang tengah ada semangat, yang tengah bermotivasi tu, kita punya perkataan buatkan orang jadi down. Buatkan orang jadi lemah semangat. Kan? Maka kita nak berhati-hati dengan perkataan yang kita ungkapkan, walaupun mungkin kadang-kadang kita bergurau, tapi perkataan tu nak kena beri perhatian. Kerana dengan perkataan ini ke mana boleh membawa seseorang itu? Dengan perkataan, ke mana membawa seseorang? Neraka atau syurga. Neraka atau syurga. Itu ke neraka ataupun ke Syurga. So, jauh beza antara langit dan juga bumi. Kita ambil satu contoh ayat dalam Al-Quran yang Allah sebutkan tentang perkara ini. Kita lihat pada surah yang ke-5, ayat yang ke-8. Surah yang ini surah ke-4, betul lah tadi. Surah yang ke-5 ayat yang ke-85. Pada muka surat 122. Muka surat 122 surah Al-Ma'idah, surah yang ke-5 ayat yang ke-80. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين وذلك جزاء المحسنين. Terjemahan. Lalu Allah memberikan pahala kepada mereka disebabkan pengakuan iman yang ikhlas yang telah mereka ucapkan, iaitu mereka dibalas dengan syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka pula tetap kekal di dalamnya. Dan yang demikian itu adalah balasan orang-orang yang berusaha berbuat kebaikan. Fa'asabahumullah bima qalu. Fa'asabahum, maka Allah memberi ganjaran kepada mereka dengan apa yang qalu mereka telah kata. Ganjaran diberikan berdasarkan kepada apa yang mereka kata. Dan perkataan yang mereka katakan di sini adalah perkataan yang baik. Hingga dengan perkataan itu, mereka digunakan syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal berada di dalamnya. Wadzalika jazaa'ul muhsinin, dan itulah dia balasan yang diberikan kepada al-muhsinin, orang-orang yang berusaha memberikan yang terbaik, orang yang suka bagi extra effort. Maka ketika orang dia boleh nak kutuk orang, dia boleh nak persendakan orang, tapi dia memilih untuk diam ataupun dia berkata perkataan yang lebih baik, maka Allah berikan dia ganjaran. Ketika mana dia boleh nak bercakap tapi dia pilih untuk diam, kerana dia bimbang perkataan dia akan mengguris hati orang lain, membuat orang lain sakit hati, maka itulah dia al-muhsinin. Dia boleh buat tapi dia memilih untuk tidak buat, bahkan memberikan yang lebih baik daripada itu ketika boleh nak membalas. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika Fathu Mekah. Dan apa yang Nabi SAW sebut kepada penduduk Mekah yang ketika itu ditawan? Nabi sebut apa? Nabi sebut kata, pergilah fa antumul al-utaqa. Kamu semua adalah orang-orang yang dibebaskan. Padahal boleh je Nabi nak balas balik apa kejahatan yang orang Mekah buat dulu kat Nabi. Tapi tak, Nabi bagi al-muhsinin. Kan? Nabi balas dengan yang lebih baik daripada apa yang orang itu telah lakukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka umat ini yang Allah sebutkan penduduk bandar ini, sampai kepada mereka utusan, mereka kata engkau dengan kami sama, tak ada apa beza.
Kan? Ma antum illa basyarum mithluna. Kau dengan aku tak ada beza. Apa yang diberikan? Yang diberikan adalah alasan. Jika tiada kemahuan, maka 1001 alasan yang akan diberi, walaupun alasan tersebut adalah tidak logik. Walaupun alasan tersebut adalah tidak logik. Janji apa? Janji ada alasan. Tak kisahlah alasan tu logik ke tak logik, janji ada alasan. Bila dah tak nak. Kan? Itu yang kadang orang buat lawa apa? Kenapa ini tak datang kerja? Tak boleh bos, hari ini tak datang kerja. Kenapa? Nenek saya kahwin. Kenapa perlu sebut nenek saya kahwin? Asalkan ada apa? Asalkan ada alasan. Tak kisah. Janji alasan yang diberi. Kita lihat antara contohnya pada surah yang kedua, surah Al-Baqarah, ayat yang ke-88. Itu surat 13. Surah yang ke-13, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-88. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu qulubuna ghulf وقالوا قلوبنا غلف bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Terjemahan. Dan mereka, yakni kaum Yahudi, berkata pula, hati kami tertutup, tidak dapat menerima Islam. Sebenarnya hati mereka tidak tertutup, bahkan Allah telah melaknatkan mereka disebabkan kekufuran mereka. Oleh itu maka sedikit benar mereka yang beriman. Ini orang Yahudi bagi alasan. Qulubuna ghulf, hati kami tertutup. Sendiri yang mengaku hati dia tertutup. Patutnya orang lain cakap, engkau ni hati kau dah tertutup ni. Khatam Allah dah kunci mati hati kau ni. Betul orang lain cakap kat dia. Tapi tak, dia sendiri mengaku. Kami tak dapat terima ajaran Islam. Kenapa? Sebab hati kami telah tertutup. Sendiri yang cakap. Kan? Perkara yang kelakar lah kalau orang nak dengar kan. Siapa yang dia nak kutuk diri dia sendiri? Kan? Menghina diri sendiri tapi orang sanggup cakap apa? Biarlah asalkan ada alasan boleh nak bagi. Tak kisahlah logik ke, tak logik, asalkan ada alasan. Begitu juga kalau kita lihat pada surah yang ke-17 ayat 90 hingga 94. Yang ini saya bacakan sahaja. Kerana potongan ayatnya itu panjang. Muka surat 291. Surah Al-Isra surah 17 ayat 90 hingga ayat yang ke-94. Saya bacakan saja terjemahannya. Dan mereka berkata, ni siapa ni? Musyrikin Mekah. Sebab atas tu cerita tentang apa? Cerita tentang Al-Quran. Allah telah buat berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini pelbagai contoh pemandangan. Tapi kebanyakan manusia itu dia apa? Kufur engkar, tetap tak nak dengar. Dan mereka berkata, kami tidak sekali-kali akan beriman kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau memancarkan mata air dari bumi bagi kami. Atau sehingga engkau mempunyai kebun dari pohon-pohon tamar dan anggur. Kemudian engkau mengalirkan sungai-sungai dari celah-celahnya dengan aliran yang terpancar terus-menerus. Atau sehingga engkau gugurkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana yang engkau katakan akan berlaku. Atau sehingga engkau bawakan Allah dan malaikat untuk kami menyaksikannya. Logik ke semua benda yang disebutkan ni? Kan? Bagi alasan. Biarlah alasan jadi biar tak logik pun. Dia hanya akan beriman bila nanti Nabi Muhammad datang bawa Allah dan malaikat supaya dia orang boleh tengok. Ayat 93, atau sehingga engkau mempunyai sebuah rumah terhias dari emas. Atau sehingga engkau naik ke langit dan kami tidak sekali-kali akan percaya tentang kenaikanmu ke langit sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab yang dapat kami membacanya. Katakanlah, wahai Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul? Dan tiadalah yang menghalang, ayat 94, orang-orang musyrik
itu dari beriman ketika datang kepada mereka hidayah petunjuk, melainkan keingkaran mereka tentang manusia menjadi rasul sehingga mereka berkata dengan hairan, patutkah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Ini cerita tentang siapa? Musyrikin Mekah. Sebab itu dalam penceritaan yang Allah letakkan perumpamaan ini, Allah tengah buat perumpamaan kan. Wadrib lahum masalan. Allah suruh Nabi Muhammad bagi kepada musyrikin Mekah itu perumpamaan tentang kisah penduduk sebuah bandar. Kan? Bukan musyrikin Mekah cerita dalam yang 13 hingga yang ke-19 ni. Cerita tentang penduduk bandar yang disebutkan bandarnya adalah Antakiyah tu. Diutus dengan 3 orang rasul. Tapi setakat yang kita dah lalu ayatnya, sama tak dengan apa yang musyrikin Mekah buat dekat Nabi? Sama. Sama, semua sama. Kutuk ada, kan? Kecam dengan perkataan ada, mendustakan ada, bagi pelbagai alasan ada. So apa yang dibuat oleh penduduk sebuah bandar ini sekarang ni semua sebiji seperti mana yang dilakukan oleh musyrikin Mekah. Maka sebab itu Allah minta bagi perumpamaan ini yang sedikit keras. Mudah-mudahan bila kita dengar cerita orang kan, bila kita sendiri buat kita mungkin rasa okey, tapi bila kita dengar cerita orang kadang baru kita perasan macam ish, teruknya perangai orang ni kan. Teruknya perangai orang ni, Allah dah hantar kat dia rasul. Allah yang hantar tu. Bukan rasul tu tipu kata dia rasul daripada Allah. Allah yang hantar kat dia rasul. Dia hantar 2 orang tak cukup, Allah hantar 3. Tapi dia tak nak dengar. Dia kecam, dia kutuk, dia dustakan, dia tak nak ikut. Kan? Dia bagi alasan macam-macam alasan. Kan? So bila kita dengar orang pun cerita, baru kita akan rasa macam teruknya perangai. Sedangkan kalau kita buat, kita rasa okey je. Okey je. Kan? Kalau kita pergi makan-makan kat surau ataupun masjid kan, kita nak balik rumah kan, kita ambil lah ada makanan, kita pun ambil lah 2 bungkus, 3 bungkus masuk dalam beg. Kita rasa okey je. Tapi cuba kalau Orang kita lain buat buat. majlis tu kan, kita buat majlis tu makan-makan kat surau masjid, kita tengok orang ambil 2, 3 masuk dalam beg. Kat belakang tu ramai lagi orang dalam surau masjid belum keluar lagi. Apa kita rasa? Kita rasa tak patut buat macam tu. Tapi bila kita buat, kita rasa tak apalah, ambil 2, 3 tak luak pun. Orang lain kan tak makan ni, tak habis. Lepas tu apa? Lepas tu kita buat. Waktu orang lain buat, kita nampak perkara tu tak patut untuk dilakukan. Maka sebab itu Allah ceritakan contoh yang sama macam dia orang buat. Sebab kerana bila sendiri buat, rasa okey. Tapi bila tengok orang lain buat, barulah nampak betapa teruknya perangai orang tu. Kenapa dia buat perangai macam tu. Yang sebenarnya Allah nak suruh tengok cerminan itu pada di mereka sendiri kerana mereka melakukan perkara yang sebiji seperti mana yang dilakukan oleh penduduk bandar tersebut. So perumpamaan yang Allah bawa dalam Al-Quran, dia sebenarnya adalah cermin kepada umat itu. Dan Al-Quran ini, semua kisah di dalamnya, dia adalah cerminan kepada umat ini. Yang setiap daripada watak dalam cerita dalam Al-Quran, perumpamaan yang Allah bawa, itu semua ada dalam umat ini. Bahkan ada dalam diri kita, dalam rumah kita. Itu yang kita nak lihat bersama-sama supaya kita nak lagi jauh lah daripada golongan kita. Kita tak nak jadi bila tengok orang kita okey. Kan? Bila kena kat diri sendiri kita rasa macam tak patut betul buat macam tu. Baik, ayat 16 dan juga ayat 17. Setelah daripada itu apa yang mereka kata? Wa ma alaina illal balagh. Kata qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illal balaghul mubin. Para rasul berkata, Tuhan kami mengetahui bahawa sesungguhnya kami adalah rasul-rasul yang diutus kepada kamu. Dan tugas kami hanyalah menyampaikan perintah-perintahnya dengan cara yang jelas nyata. Apa antara perkara yang boleh kita ambil? Dan bila mereka itu dikecam, dikutuk, diperlekehkan, maka para rasul itu berkata, Allah tahu bahawa kami ini adalah utusan yang diutus kepada kamu. Dia balikkan kepada siapa? Kepada Allah. Dan kalau kita lihat pada potongan ayat ini,
para rasul yang diutus itu, mereka bila mereka didustakan, mereka sebut, mereka bagi tahu bahawa mereka ini diutus oleh Allah. Mereka tak minta pun daripada Allah apa? Mereka tak minta pun daripada, ya Allah, bagilah dekat aku mukjizat supaya dia orang ni tenganga tengok. Allah, dia orang tak minta pun mukjizat yang nak bagi orang ni semua percaya yang mereka itulah rasul yang diutus oleh Allah SWT. Kenapa tak minta? Kerana kalau minta, rasanya Allah bagi tak? Kan, kemungkinan besar Allah akan bagilah. Ini rasul, kan, utusan yang Allah pilih yang minta mukjizat untuk ditunjukkan kepada umat dia ataupun orang yang dia dakwahkan itu supaya nanti mereka percaya dan nak beriman ataupun nak ikut apa yang mereka cakap. Tapi bila mereka dikutuk, dikecam, mereka tak minta pun, ya Allah bagilah mukjizat supaya aku boleh tunjuk kat dia orang ni. Kan? Apapun mukjizat lah, kehebatan supaya nanti dia orang percaya dekat aku. Tapi hanya mereka hanya kembalikan semuanya kepada Allah. Dia tak minta apa tunjuk benda yang hebat-hebat. Dan kalau kita lihat kan, yang terjadi dalam masyarakat di Nusantara ini, antara perkara yang dilakukan oleh ramainya lah kan, yang sedihnya lah perkara ramai dilakukan oleh orang-orang yang dipanggil ustaz ni, ataupun kalau ke Indonesia tu dipanggil kiai ke, ataupun dipanggil gus. Kalau Indonesia dipanggil gus, ya, selain daripada kiai dipanggil gus, GUS. Itu semua orang-orang yang ilmu hebat lah, ilmu tinggi. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah nak tarik orang, mereka tunjuklah apa? Kita kata kehebatan mereka. Kan? So keluarlah macam-macam perkara. Lawan pakai aura je, orang dah terbalik semua. Curah minyak panas, okey, kulit okey, minyak menggelegak kan. Curah minyak menggelegak panas tu okey, tak ada apa-apa jadi. And dia belah kelapa, air warna hitam, ada rambut lah, ada jarum. Itu semua perkara-perkara yang konon-kononnya hebat. Kenapa ditunjukkan? Kerana nak bagi orang percaya kepada mereka. Akan tetapi yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, atau Nabi Muhammad SAW sendiri pun, ada tak bila kaum dia tak percaya, Nabi terus minta mukjizat suruh tunjuk? Nabi Musa, bila kaum dia tak percaya, ada tak dia terus minta boleh belahkan je laut tu? Tak ada. Ada tak dia terus je minta tongkat itu jadi ular? Tak ada. Allah yang suruh, baru dia buat. Mereka semua mengembalikan, bila kena kecam, kena kutuk, orang tak percaya, mereka cuma kata, aku ni hanyalah orang yang diutus oleh Allah, dan aku ni kerja aku hanyalah menyampaikan sahaja. Mereka kembalikan semuanya kepada Allah. Tak ada nak minta benda yang mukjizat-mukjizat, nak tunjuklah bahawa yang mereka ini adalah hebat. Kadang kita orang kata die hard, berjaya sangat, nak suruh bagi orang percaya kita ini kan. So kita buatlah macam-macam nak bagi orang percaya kita ini siapa. So itu yang kiai ke, gus ke, ustaz ke, buatlah macam-macam nak bagi orang percaya kan. Kat Malaysia pun ada. Saya tak ingat nama apa ustaz tu, orang panggil dia ustaz lah kan. Dia buatlah macam-macam video dia antaranya dia video dia dekat hutan, duduk atas sejadah, kemudian ditunjuklah dia solat 2 rakaat, lepas tu dia berdoa, dia selak sejadah tu ada duit. Selak sejadah tu ada duit. Dia kata ini duit dia tarik duit sebab dia nak sedekah dan infak kepada anak yatim, orang miskin berada di kampung dia. Lepas tu dia letak balik duit bawah tu, dia kata dia nak pergi hantar baliklah dekat orang miskin tu. So lepas tu dia doa, dia buat benda, dia selak balik bawah dia dah, duit tu hilang dah. Tak ada. Dan dia ambil video dia tengah duduk, and dia tengah ambil video dia macam facing dia sendiri, dia pegang kamera. Sebelah dia ada jak air dengan cawan. Dia pun ambil video, dia sembang-sembang, dia tunjuklah dia tuang air dengan cawan tu. Lepas tu dia konon-konon macam dia nak minum kan, dia buatlah pegang telinga kan. Lepas tu tiba-tiba cawan tu pecah. Kan tu keluarlah cerita orang hantar sihir lah, orang cuba nak tembak dia daripada jauh, macam-macam lah. Lalu orang pun percaya ni ustaz
oh hebatlah kan. Tak samalah cerita apa? Orang yang sama juga dia buat apa? Dalam kotak tu dia letak daun mangga, lalas jadi duit. Itulah kan yang berlaku di Malaysia. Tapi orang dok panggil dia ustaz, ramailah orang ikut dia. Sebab dia menunjukkan dia punya kehebatan dia. Maka itu nak menarik kepada siapa sebenarnya? Nak tarik orang kepada diri dia ke atau nak tarik orang kepada Allah? Diri dia. Maka para Diri Nabi dan dia. Rasul, mereka nak tarik orang kepada Allah. Maka orang kutuk ke orang kecam dia kata, Allah tahu kami ni siapa. Kami adalah orang yang diutus. Itu je. Dia tak ada cakap apa-apa pun. Dia tak ada cakap lebih-lebih pun. Tak ada kata nanti kami akan tunjuk mujizat kami, kekuasaan kami. Tak ada. Tak ada Nabi dan Rasul yang minta daripada Allah mujizat yang macam-macam untuk nak tunjuk kepada mereka semuanya menghadapi situasi yang sedang mereka hadapi. Kalau Allah ketika itu bagi mereka mukjizat, maka dapatlah mereka gunalah. Tapi kalau tak ada mukjizat, mereka akan hadapilah sahaja macam biasa. Nabi Ibrahim AS ketika nak dibakar, dia tak minta pun apa-apa mukjizat daripada Allah SWT. Nak kena bakar, bakarlah. Orang campak dia dalam api, dia biarkan je lah kan. Nak buat macam mana? Dah cuba tapi tak boleh. So akhirnya dicampak dalam api. Tak ada pun dia minta dulu mukjizat ke pun, tak ada. Akhirnya Allah kurniakan kepada dia mukjizat. Kan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, mereka semua pun melakukan perkara yang sama. Nabi Nuh AS juga sama, lama berdakwah. Tak ada pun diminta Allah bagi mukjizat, tunjukkanlah, tak ada. Mereka semua kembalikan kepada Allah. Orang tak percaya, dia kata, aku ni diutus oleh Allah dan tugas aku hanyalah untuk menyampaikan sahaja. Dan begitu kalau kita lihat antara perkataan yang disebut oleh para nabi apabila mereka itu dikutuk, dikecam, didustakan. Surah yang ke-29 ayat yang ke-52 pada muka surah 402. Muka surah 402. Ni saya bacakan sahaja sebab kita nak ambil potongan awal dia sahaja. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Ya'lamu ma fis samawati wal ard walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi yang mengetahui perkara yang berbangkit antaraku dengan kamu. Itu je. Bila ada orang musyrikin Mekah ataupun orang kafir walaupun berada di Madinah selepas itu tak percaya kan Nabi. Nabi kata kafa billah baini wa bainakum syahida. Cukuplah aku Allah itu menjadi saksi antara aku dengan engkau. Okay, sebab itu nanti Allah sebut nanti di akhirat Allah dialah pemberi keputusan. Kenapa? Kerana di dunia memang manusia itu berselisih faham. Nabi ajak orang tak nak terima. Kita ajak orang tak nak terima. Maka berselisih faham. Yang siapa yang akan menyelesaikan nanti? Allah yang akan menjadi saksi, pemutus di antara apa-apa perselisihan yang dihadapi. Ustaz. Ya saya. Ayat ke-15 tu dalam nota Ustaz tu yang ketiga tu. Balik pada nota kan. Ini yang Ustaz tulis palatau tu bahasa apa Ustaz? Baik. Palatau ini adalah sejenis adalah nama satu penyakit. Kan dia kadang kita ingat nama dia adalah kepala tahu kan. Orang buat palatau tu singkatan untuk orang buat kepala tahu kan. Ini bahasa apa Ustaz? Bahasa Melayu ke? Bahasa Melayu ke? Dia adalah kalau orang duk guna dalam bahasa Melayu Form kepala tahu. tak salah saya dia adalah bahasa Melayu saya cari sekejap. Kepala tahu je macam. Siam tak ada pun macam ni. Saya tengok bahasa apa. Kejap saya tengok, saya baca. Sebab saya terkejut sebelum orang saya ingatkan dia macam bahasa orang muda. Rupanya dia adalah internet slang Ustaz. Kan dia macam dia macam kepala tahu lah. Kan? Kepala tahu Ustaz. Kat Google tadi kepala tahu. Kepala tahu. Kan orang utara kan cakap dia buat kepala tahu dia. Kan. Dia slang internet Ustaz. Betul tu, betul. Dah jadi penyakit apa? Penyakit internet. Golongan palatau.
Semua benda dia semua benda dia tahu. Hebat Ustaz. Baik, yang kedua, jangan gentar jika berada di pihak yang benar. Penduduk bandar itu mereka mengecam ataupun mendustakan Rasul yang diutus. Akan tapi Rasul itu bila orang argue dengan dia, dia cakap apa? Dia tak gentar pun, dia tak takut. Dia jawab je. Kan? Apa yang dia tahu, dia jawab, dia nyatakan apa yang dia tahu. Fakta itu dia beritahu. Dia tak takut. Maka bila berada di pihak yang benar, jangan gentar. Nyatakan kebenaran itu. Kerana kalau kebenaran itu tidak dinyatakan, maka apa yang akan terzahir? Yang akan terzahir adalah kebatilan. Bila kita tak menyatakan kebenaran, maka kebatilan akan terzahir. Dan itu yang berlaku dalam masyarakat kita kan, antara yang membarah adalah tentang apa kan, yang berada dalam masyarakat secara umumnya. Pertama adalah tentang rasuah. Tak habis rasuah kan. Bila tak ada orang nak tegur, akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi benda itu jadi kebiasaan. Di Malaysia juga tak orang tak berani sangat nak tegur bila jumpa budak muda kan berdua-duaan. Ada tengok satu video dua orang budak sekolah pakai baju sekolah lagi, baju sukan sekolah, tak tahulah sekolah mana, duduk di taman, yang lelaki berbaring dekat peha si perempuan, kat belakang tu orang duk lalu lalang berjogging. Tak ada orang nak tegur. Akhirnya apa? Kebenaran tak dizahirkan, akhirnya yang terzahir adalah apa? Adalah kebatilan. Maka bila orang yang dia tahu kebenaran tapi dia takut untuk nak menyatakan kebenaran, sebenarnya dia sedang membiarkan perkara yang salah itu bermaharajalela. Kalau dalam ahli keluarga ada perkara yang salah yang dilakukan tapi tidak ditegur, tidak diberitahu apakah dia perkara yang betul. Mungkin ada yang solat, ada yang tak solat, mungkin ada yang macam-macam dalam kalangan ahli keluarga kita, jiran kita, dalam masyarakat kita. Kalau kita tak tegur, kita dah tahu betul tu salah, kita tak menyatakan apa dia yang benar, maka perkara yang salah itu akan terus berlaku dan akhirnya dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi unggul. Dia akan menjadi unggul. Bahasa Al-Qurannya adalah unggul. Allah sebutkan dalam surah ke-47 ataupun 48 tak salah saya, tentang mengunggulkan. Tugas Nabi Muhammad ini adalah untuk mengunggulkan agama. Maka kalau kebenaran tidak dinyatakan kerana orang yang tahu kebenaran itu gentar, takut, kesalahan dan juga kebatilan akan puas dan bermaharajalela. Maka apa yang kita lihat dalam masyarakat kita pada hari ini, banyaknya perkara yang salah yang terjadi, itu semua hasil daripada sumbangan kita semua seorang sikit. Yang apabila melihat perkara yang salah, kita tak tegur, kita tahu perkara yang benar tapi kita tak nyatakan, tidak menyatakan kebenaran itu. Semua kita memilih untuk apa? Berdiam diri. Untuk tegur dengan hati. Kan tegur ada dengan tangan, tegur dengan mulut, kan, tegur dengan hati. Maka ramai antara kita yang memilih untuk menegur dengan hati. Wa zalika adhaful iman. Itulah di iman yang paling lemah sekali. Orang kata tak apalah, paling tidak ada juga iman walaupun lemah. So tak apalah tegur dengan hati. Maka akhirnya itulah yang telah berlaku dalam masyarakat Muslim kita di Malaysia. Maka sebab itu kadang-kadang kita tengok kan apa perlunya orang-orang yang tegas untuk menegur. Walaupun kadang kita rasa macam kan kena tegur, kadang elok-elok juga ataupun baik-baik, tapi adanya kan orang yang berani untuk nak tolong tegur apa-apa kesalahan yang nampak depan mata. Yang mana sekarang ni kalau kita tegur, orang akan kata apa? Mind your own business. Orang kata apa? Kubur engkau, kubur aku. Kan? Setiap orang
menyelesaikan urusan masing-masing dan tak kisah dah tentang orang lain. Tetapi masalahnya lah apa? Masalahnya ialah anak kita dan cucu kita akan keluar duduk dalam masyarakat. Anak dan cucu kita tak duduk kat rumah. Dia orang keluar. So bila environment di luar itu kesalahan yang telah mengungguli, maka mereka terdedah dengan apa? Terdedah dengan kesalahan. Kalau kat luar dulu waktu viral COVID tengah naik, kenapa orang tak benarkan anak-anak dia keluar rumah? Kerana akan lebih mudah terdedah dengan virus. Maka kita kalau tak mula menegur, kita mendiamkan kebenaran itu, maka yang salah akan bermaharajalela di luar rumah, di dalam masyarakat. Maka itulah dia masyarakat yang anak cucu kita akan masuk bergaul dengan mereka. Dan itu cabaran yang sangat-sangat besar yang akan dihadapi oleh anak cucu kita seterusnya selepas ini. Kita telah selamat kan, mungkin kita dah pergi dulu, akan tetapi adakah kita selamat daripada dipertanggungjawabkan? Sudah tentu tidaklah kan. Kesalahan itu akan ditunjuk kepada orang yang sebelum ini. Ini orang ini. Ini mak ayah dulu tak ajar, ini atuk dia ni, semua dia tunjuk orang yang sebelum tu sebab semua nak lepaskan bahagian yang masing-masing. Maka para rasul dalam kisah ini mereka tidak gentar. Mereka tahu mereka berada di pihak yang benar, mereka nyatakan kebenaran yang ada pada diri mereka. Mereka tak sembunyikan, mereka tak takut-takut nak sebut walaupun mereka hanya bertiga. Yang nak dihadapi itu adalah satu bandar itu, satu kampung itu dia ramai. Tetapi kebenaran tetap perlu dinyatakan walaupun bilangan kita adalah sedikit. Kerana tugas kita adalah menyatakan sahaja. Tugas kita adalah menyatakan sahaja kebenaran, menyampaikan sahaja kebenaran. Itu yang ayat disebutkan wama alaina illa al-balagh. Dan tidaklah tanggungjawab ke atas kami kecuali al-balagh, menyampaikan sahaja, al-mubin, dengan jelas nyata. So hanya perlu sampaikan saja. Maka itulah yang dilakukan. Walaupun dia orang 3 orang nak sampaikan kepada yang ramai kan, ikut logiknya takutlah kan, 3 orang lawan dengan satu kampung, baik lari je kan. Tetapi tugas mereka adalah untuk sampaikan, maka mereka menyatakan kebenaran itu. Dan nak diterima ataupun tidak, itu bukanlah tugas mereka, dan mereka pun tak ambil, tidaklah mengambil serius sangat tentang perkara itu, kerana mereka sedar bidang tugas mereka adalah hanya menyampaikan sahaja. Baik, tadi pengajaran lain ialah jalankan kerja dengan sesempurna mungkin dan serahkan hasilnya pada Allah. Yang para rasul ini lakukan, 3 orang utusan ini lakukan adalah menyampaikan apa yang diminta oleh Allah untuk sampaikan. Dan mereka lakukan itu pada grup yang tertentu sahaja ke? Tak. Mereka sampaikan kepada satu bandar itu. Pada satu kawasan itu semua mereka sampaikan apa yang diminta oleh Allah SWT. Maka mereka menjalankan tugas mereka dengan sesempurna mungkin, dan kemudian mereka sedar bahawa itulah tugas mereka dan mereka serahkan hasilnya itu pada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau manusia faham had diri dia, maka dia akan jadi apa? Dia akan mudah untuk jadi redha dan mudah untuk terima apa yang Allah takdirkan atas diri dia. Yang menyebabkan seorang itu rasa sedih dan kecewa banyak dalam kehidupan dia adalah kerana bila dia dah buat sesuatu, dia nakkan hasil itu menjadi macam mana yang dia nak. So itu yang buatkan dia selalu kecewa, selalu sedih, sebab tak setiap kali kita buat satu perkara itu berhasil, kan? Tak setiap kali kita buat perkara itu dia menjadi. Dia ada banyak kali yang tak menjadi itu. Maka kalau kita jadi seperti Rasul atau utusan yang diutus ini, mereka serahkan hasilnya itu pada Allah, maka hati ini akan tak berapa sangatlah nak selalu sedih dan juga
kecewa tu sebab dia tahu tugas ni hanya kan buat sahaja, yang akan bagi jadi ataupun tidak itu adalah Allah. Allah SWT. Nabi SAW sebutkan innallaha yuhibbu ahadukum maaf innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah menyukai ataupun menyintai apabila seseorang itu melakukan sesuatu pekerjaan, maka dia melakukannya dengan yang penuh itqan, dengan penuh sempurna. Allah suka hamba-Nya yang menjalankan dengan sempurna. Begitu yang dilakukan oleh Nabi Musa AS ketika, ingat tak kisah dia sampai di Madian jumpa dua orang perempuan tu, dua orang wanita tu yang dia tolong bagi minum dekat binatang ternakan. Lepas tu dia ajak pergi jumpa ayah dia. Lepas tu ayah dia offer kepada Nabi Musa, offer untuk apa? Kahwin. Offer untuk kahwinkan dengan salah seorang anak dia. Dengan apa? Nabi Musa Syarat. kena buat apa? Dengan syarat kena Bekerja dengan dia. kena bekerja selama 8 tahun. Tapi kalau dia sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah terpulang kepada Nabi Musa lah. Lelaki itu kata yang dikatakan Nabi itu, orang itu adalah Nabi Syuaib. Maka Nabi Musa pilih yang mana? 8 tahun ke 10 tahun? 10. 10. Kenapa dia pilih 10? Kerana itu yang paling sempurna. Sempurna. Ayat tersebut fa in atmamta ashran. Kalau kamu sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah pilihan engkau sendiri nak buat ataupun tidak. Maka Nabi Musa pilih yang terbaik, iaitu dia pilih yang 10 tahun. Maka menjalankan kerja dengan sesempurna mungkin dan diserahkan hasilnya itu pada Allah SWT. Begitu juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi buat sesempurna mungkin dan Nabi serahkan hasilnya pada Allah SWT. Baik. Poin seterusnya ialah bekerja dan bertindak dalam ruang lingkup. Ini perkara yang perlu difahami bersama. Bekerja dan bertindak dalam ruang lingkup. Utusan yang diutus oleh Allah SWT ini, mereka sedar bahawa tugas mereka adalah apa? Adalah untuk menyampaikan sahaja. Mereka tak berkuasa lebih daripada itu. Nak tunjuk kelebihan mukjizat ke, nak turunkan azab ke, dia orang tahu tak? Mereka tahu tugas mereka hanyalah menyampaikan sahaja. Mungkin seorang itu perlu sedar dia kena bekerja dan bertindak dalam ruang lingkup dia sahaja. Jangan lebih daripada itu. Itu yang Allah peringatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lihat pada surah yang ke-28, ayat yang ke-56, pada muka surat 392. Muka surat 392. Surah 28 ayat yang ke-56. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi supaya ia menerima Islam. Tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang ada persediaan untuk mendapat hidayah petunjuk kepada memeluk Islam. Baik. Ini siapa ingat kisahnya tentang apa? Kepada siapa Allah turunkan ini? Kepada Nabi Muhammad SAW. Kisahnya tentang apa? Tentang Abu Talib tu, pak saudara dia tu.
tentang saudara Nabi SAW, Abu Talib. Bukan Abdul Muttalib kan? Abdul Abu Talib. dia punya datuk dia kan, Abdul Muttalib. Saja saya nak kongsikan, sedang dah sebut nama dia, Abdul Muttalib. Antara yang para ulama sebutkan, sebenarnya tidak digalakkan untuk menamakan nama seseorang itu dengan nama Abdul Muttalib. Kan? Dua, Abdul Muttalib dengan Abdul Manaf. Dua nama ni. Sebenarnya tidak digalakkan untuk memberi nama dengan dua nama. Walaupun Abdul Muttalib adalah nama datuk Nabi dan Abdul Manaf adalah nama di dalam silsilah Nabi itu. Kan ada yang atas-atas tu ada namanya Abdul Manaf. Tapi dia tak digalakkan untuk kita memberi nama dengan dua nama ni, Abdul Muttalib dan juga Abdul Manaf. Kenapa? Rasanya kenapa? Kerana Abdul Muttalib kan. Al-Muttalib tu adakah salah satu daripada nama Allah? Ada tak nama Allah Al-Muttalib? Ada Ustaz? Tak ada. Ada tak nama Allah Manaf? Tak ada. Tak ada. So nama dia Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Sedangkan Muttalib itu bukan nama Allah. Abdul Manaf, sedangkan Manaf tu bukan nama Allah. Kat sebab itu dia menyatakan melarang letak nama ini. Kan. Kerana asal usul nama Abdul Muttalib ini, kan nama sebenar datuk Nabi siapa? Nama sebenarnya Syaibah. Bukan Abdul Muttalib, nama sebenar dia Syaibah. Kan. So kisah dia panjang lah. Cuma yang macam mana boleh jadi nama Abdul Muttalib sebab setelah mereka ini lepas berlaku di Mekah dulu, diambil kuasa dan sebagainya, dia orang tinggal luar pada Mekah. Adik-beradik datuk Nabi ni. Kemudian Syaibah ni, bapa dia, pakcik dia, Syaibah punya pakcik nama Abdul Muttalib. Nama pakcik dia Muttalib. So pakcik dia ni satu hari nak balik ke Mekah. Pakcik dia duduk ke Mekah, ziarah keluar, ziarah lah apa Syaibah ni dengan adik-beradik dia kan, kira anak-anak saudara dia semualah. Anak saudara. So Muttalib ni dia adik-beradik dengan Hashim. Dan Hashim ni yang Abdul Muttalib bin Hashim. Atas daripada atuk Nabi lah. Hashim adik-beradik dengan Muttalib. So Muttalib duduk Mekah, Hashim duduk luar daripada Mekah. Dia pujuk-pujuk Hashim untuk balik duduk kat Mekah, Hashim tak nak. So satu hari dia pujuk, dia bawa lah seorang anak dia Syaibah ni balik ke Mekah. Dan Muttalib ini memang terkenal dengan apa? Orang yang suka membeli hamba, suka beli hamba. So bila dia masuk dia ke Mekah, orang nampak ada Muttalib, sebelakang dia ada budak, orang tak kenal siapa. Lepas tu bila sampai je dia tengok apa? Dia tengok budak ni tolong ikat unta, tolong angkat barang, turun barang, selalu tolong Muttalib. Maka orang tak tahu dia ni siapa. Dan Muttalib pun tak perkenalkan budak tu siapa. Maka mereka panggillah budak tu Abdul Muttalib, hamba Muttalib. Dia ingatkan dia hamba. Sebab tu dapatlah nama datuk Nabi tu Abdul Muttalib. Sedangkan namanya adalah Syaib. Abdul Manaf tu? Abdul Manaf pun itu cerita yang lain lah. Itu cerita sebab itu dah ke atas dah. Bani Hashim punya keturunan kan? Dia mana Hashim keturunan. Okey. Maka Abu Talib, Nabi SAW menginginkan sangat pakcik dia yang menjaga dia selepas datuk dia meninggal dan membela dia untuk masuk Islam. Dia nak sangat pakcik dia masuk Islam. Maka akhirnya Allah turunkan ayat sebenarnya kau Muhammad tak boleh bagi hidayah kepada siapa yang kau kasih. Tapi Allah yang kasih hidayah. Kenapa? Allah nak Nabi Muhammad SAW sedar kembali kan, untuk bekerja dan bertindak dalam apa? Dalam ruang lingkup. Dalam kita punya bidang kuasa sahaja. Jangan pergi luar daripada apa yang kita bidang kuasa kita lah. Kan? Walaupun orang tu dia ahli parlimen, walaupun dia adun, tapi dia berkuasa dekat mana? Kawasan dia je lah. Hatta raja pun dia hanya berkuasa di mana? Negeri ataupun dia sultan. Dia berkuasa di negeri dia je. Dia tertakluk balik kepada ayat tu lah, yang ayat 17 tu. Ayat 17. Illal balagul mubin. Innal balagul. Itu je tugas dia. So fokus di situ, dia tak boleh lebih. Kan? Sebab kadang kita terlebih bila ada
Tu Allah Kena- tegur tu ya. Tu yang Allah tegur. Nabi terlebih Kita tak sikit kita tak emosinya. tahu ada ayat dalam surah Yasin ni tak perasan ayat ni. 17 ni. Dia tak boleh lebih pada tu. Tak boleh lebih daripada itu. Itu je. Kena sedar. Kena sedar. Kadang-kadang bila perkara yang dia ahli keluarga kita, dekat dengan kita, kita kadang terlebih sikit tindakan tu, terlebih sikit emosi tu. So bila orang dia sedar, dia punya ruang lingkup itu, maka dia akan stay dekat situ sahaja. Dan itu antara masalah yang terjadi. Kan? Bila seorang itu, dia diberikan satu jawatan. Tapi sebabkan sayang dengan ahli keluarga, sayang dengan kawan, akhirnya bertindak di luar ruang lingkup dia. Kan, itu yang bagi dekat orang ni, bagi dekat orang ni, bagi dekat orang ni. So itu bukan dia punya ruang kerja dia, tapi dia yang telah bertindak di luar ruang lingkup dia sebab Yang sayang pasal. Sayang punya pasal. Maka Allah peringatkan kita semua ada kita punya ruang kerja kita sendiri, ruang lingkup kita yang tersendiri. Maka jangan lebih daripada itu. Kita adalah hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kena jadi apa? Kenalah jadi hamba. Jangan jadi tuan. Kan? Kena jadi hamba. Kita kena berada dalam ruang lingkup kita sebagai seorang hamba. Hamba dia kena sentiasa taat. Hamba kena sentiasa dengar arahan. Untuk hamba Allah kena sentiasa minta, kena sentiasa tunduk, patuh pada bila-bila masa. Maka bekerjalah, duduklah dalam ruang lingkup kita ini, jangan keluar daripada itu. Kerana kalau kita keluar daripada itu, maka kita akan masuk pada ruang Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang telah terjadi kepada Iblis. Laknatullah alaih. Dia terlebih keluar daripada ruang lingkup dia. Akhirnya dia jadi apa? Dia rasa diri dia bagus. Sedangkan siapa yang menjadikan diri dia? Allah jadikan diri dia. Yang menjadikan Nabi Adam yang dia pandang tak berapa nak bagus tu, yang dia pandang rendah tu, siapa yang jadikan? Allah juga, Tuhan yang sama yang jadikan dia juga. Kan? Tapi dia telah bertindak daripada ruang dia yang sepatutnya, akhirnya dia menjadi sombong. Sedangkan kita katakan perkataan sombong itu adalah apa? Salah satu daripada apa? Salah satu daripada sifat Allah Azza wa Jalla, kan? Mutakabbir. Zat yang kalau literally maksudnya sombong lah, tapi untuk Allah waliyazbillah tak layaklah untuk Allah sombong. Dia menunjukkan kepada ketinggian, kan, dan kehebatan. Maka iblis telah keluar daripada ruang dia, dia masuklah ke dalam ruang Allah Azza wa Jalla. Maka yang sepatutnya seorang hamba itu perlu merendah diri, akhirnya dah jadi meninggi diri, dan sifat meninggi diri itu hanya boleh dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla sahaja. Maka orang bila dia keluar pada ruang dia, dia akan masuk pada ruang orang lain, ketika itu akan terjadinya masalah. So kena sedar diri, kena tahu job scope kita dan stay kat situ. Jangan pergi interfere masuk dekat orang lain. Kita pun tak suka orang lain kacau kita punya ruang kerja, kan, kita punya ruang kuasa, kita punya hal, kan. Maka jangan pergi masuk dengan orang punya kawasan. Stay dulu dalam kita punya kawasan sahaja dah cukup. Maka setiap Muslim dia kena jelas apa yang dia kena buat, mana dia punya limit itu. Sebab itu dalam Quran Allah sebutkan, kita dah lalu pada surah yang ke-58 dulu, surah Al-Mujadalah dulu, kan. Allah sebut wa tilka hududullah. Perkataannya apa? Hududullah. Hudud Allah. Kita duk guna hudud lah, hudud. Tapi perkataan hudud itu dalam bahasa Arab maksudnya apa? Kita guna pun dalam bahasa Melayu. Perkataan hudud itu kita guna juga dalam bahasa Melayu. Apakah dia dalam bahasa Melayu? Perkataan dalam bahasa Arabnya Allah sebut wa tilka hududullah. Kita sebut hudud, kita sebut hudud, hukum hudud itu, kan. Ini adalah plural. Mufradnya apa? Mufradnya adalah hadda. Hadda, menentang. Bahasa kita guna apa? Had. Bahasa kita guna had. So hukum hudud itu maksudnya apa? Hukum hudud itu adalah batas-batas Allah SWT.
Sebab itu kita kata kita ada ruang lingkup kita sendiri yang Allah dah letak. Itu di hudud Allah. Maka jangan lebih daripada batas itu. Lebih daripada batas itu memang itu adalah kawasan larangan. So kena stay dalam hudud itu, dalam batasan itu. Maka sebab itu setiap orang kena jelas dirinya sebagai seorang Muslim, kat mana dia punya had dia, kat mana ruang lingkup dia, dan dia kena duduk bekerja dalam ruang itu. Jangan lebih masuk ke dalam ruang yang lain. Maka sebagai hamba kena jelas ruangnya itu di mana. Sebagai seorang bapa kena jelas ruangnya di mana. Sebagai seorang anak kena jelas, sebagai seorang isteri, sebagai seorang kawan. Kita semua ada ruang kita masing-masing kan. Dalam kehidupan kita banyaklah kita punya play role kita kan. Kejap jadi ayah, kejap jadi atuk, kejap jadi kawan, kejap jadi jiran, kejap jadi ahli surau, ahli masjid. So kita kena tahu setiap daripada kita punya watak itu, apa kita punya ruang lingkup kita yang kita tak boleh nak lebih daripada itu. Dan ruang lingkup yang paling besar siapa pun kan, kita ada watak, kejap watak A, kejap watak B, kejap watak C kan. Kejap jadi bapa, kejap jadi atuk, kejap jadi suami, kejap jadi anak kan. Macam-macam lah kita punya watak kita dalam hidup ni kan. Tetapi macam mana pun kita tetap akan duduk dalam satu ruang lingkup yang lebih besar daripada itu. Itulah sebagai seorang Muslim. So ini ruang lingkup kita yang paling besar. Maka nak jadi bapa ke, nak jadi atuk, nak jadi suami, nak jadi anak, nak jadi ahli masyarakat, itu semua kena tahu bagaimana seorang Muslim melakukan perkara itu. Sebab itu kena tahu kita punya ruang lingkup kita di mana. Sebagai seorang ayah yang Muslim, kena tahu kalau jadi sebagai seorang ayah kan, orang bukan Islam pun jadi ayah juga. So itu yang dia tak kisah dia nak buat apa, nak pergi mana, nak keluar dengan siapa, solat ke tak solat ke, pakaian macam mana, tak kisah. So sebab seorang ayah, so orang berislam pun ada ayah juga. Tapi macam mana ruang lingkup kita sebagai seorang ayah yang Muslim. Macam mana kita sebagai seorang pasangan yang Muslim kan, orang bukan Islam pun ada juga pasangan juga. Macam ni dia treat pasangan dia. Dia biarkan pasangan dia je ke, kat luar tu nak pakai macam mana ke, nak bergaul dengan siapa ke, nak buat apa ke. So, sebagai seorang anak, kita kena tahu kita sebagai seorang anak yang Muslim macam mana sepatutnya kita nak memainkan watak itu. Maka kita ada ruang kita dalam setiap watak kita di dunia ni. So kena tahu ruang lingkup kita masing-masing, jangan lebih daripada ruang itu. Yang terakhir, sabar dan tidak mendoakan keburukan pada orang yang memberi masalah pada kita. Penduduk bandar itu sudah tentulah tidak mahu menerima apa yang disebut ataupun apa yang diajak oleh utusan itu. Mereka mendustakan para rasul itu. Akan tetapi para rasul itu hanya menyatakan kebenaran, kemudian mereka bersabar. Dia tak doakan pun keburukan, ya Allah ini bagilah azab turun kan. Bagilah azab turun kat dia orang ni, aku dah ajak dia orang tak nak terima. So bagilah turun azab sikit kat dia orang ni, bagi dia orang sedar sikit diri dia untuk siapa, kan, tak ada. Begitu juga yang telah Nabi SAW contohkan. Ini kisah umat terdahulu kan, yang Allah suruh cerita kepada musyrikin Mekah. Dan musyrikin Mekah menyaksikan perkara yang sama yang Nabi SAW melakukan kepada mereka. Nabi tak pernah balas pun. Sama ada di Mekah ataupun ketika di Madinah, keburukan yang mereka lakukan Nabi tak pernah balas. Antaranya kisah di Taif kan. Nabi dia sampai kat situ dengan harapan yang menggunung. Sebab apa? Sebab penduduk Mekah dah tak terima Nabi. Maka Nabi nak pergi ke Taif dengan harapan penduduk Taif terimalah Nabi ini. Tapi lebih buruk daripada apa yang Nabi terima di Mekah. Kan dicaci, dihina, dibaling dengan batu. Bukan saja orang dewasa, bahkan kanak-kanak juga melakukan perkara yang sama. Hingga disebutkan dalam riwayat kan, kaki Nabi, sepatu yang Nabi pakai itu dipenuhi dengan darah.
Datang malaikat turun, dengan Jibril datang dengan malaikat bukit, tanya, nak tak aku terbalikkan bukit ni? Nabi, kalau kan ikutkan kita memang ya, tolonglah kan. Kalau kita malaikat tak tahu, kita doa, ya Allah tolonglah. Tapi ni malaikat dah turun offer, Nabi tidak menerima perkara itu, bahkan Nabi doa kepada Allah agar nanti Allah keluarkan daripada zuriat di Taif ini orang-orang yang akan mengabdikan diri kepada Allah. Bahkan Nabi mendoakan juga pada orang Taif ini, Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan kaumku ini. Bila panggil orang Taif itu kaum dia. Sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Maka para utusan tidak mendoakan keburukan walaupun mereka mampu untuk melakukan perkara itu dan doa mereka lebih didengari daripada kita. Tapi tak, mereka tak doakan keburukan. Maka mencontohi mereka adalah dengan kita nak bersabar dan tidak mendoakan keburukan kepada orang yang bagi masalah dekat kita. Kita kadang orang ramai lah, kalau kita deal dengan orang, berurusan dengan orang ni akan mesti adalah jumpa orang yang kita tak berapa nak suka, yang menyusahkan kita, buat hal, cik pasal, kan. Maka kadang-kadang kita suka nak orang tu menghadapi musibah kerana dia telah menyusahkan kita. Saya jumpa seorang yang dia orang dah berumur. Dia orang dah umur 60 lebih lah. Dia adik-adik dia pun dah lebih kurang umur 60 lebih dah. Kan? Tapi dia memang hubungan dia orang adik-beradik ni tak berapa nak baik. Satu hari dia ada inilah bergaduh mulut sikit dengan adik dia. Kan? Lepas tu membuatkan dia tu rasa tak puas hati. Dia tak boleh nak cakap, tapi adik dia perempuan, dia lelaki, adik dia perempuan. Dia tak puas hati tapi dia tak boleh nak cakap. Sakit hati yang sekali itu telah menimbulkan balik sakit hati yang lama-lama keluar balik lah. Yang dulu punya sakit hati kan. Daripada zaman muda tu sampailah dah ketua ni, keluar balik sakit hati tu semua. Dan bila sembang dengan dia, akhir dia cakap apa? Dia kata, dia berharap dia nampak adik dia tu jatuh longkang depan mata dia. Jatuh longkang depan mata dia. Padahal kita ikutkan jatuh longkang tu, alahai apa dah sangat. Tapi betapalah sakit hati sangat. Hatinya. Dan nak tengok orang yang dia sakitkan hati dia tu kena juga something. Waktu dia hidup, dia nak tengok depan mata. Dia kata jatuh longkang pun tak apa. Saya nak tengok dia jatuh longkang depan mata. Jatuh longkang. Apalah sangat. Kan? Akan tetapi, bila dah sakit hati begitulah. Kadang-kadang kita nak mendoakan keburukan untuk orang yang bagi masalah dekat kita. Kita doakan keburukan. Dan itu tidak dicontohkan oleh para nabi dan juga orang-orang yang terdahulu. Bahkan mereka ada yang mendoakan lagi kebaikan kepada orang yang buat tak baik kepada mereka. Dan itulah sifat apa? Ibadur Rahman. Apabila mereka disebutkan perkataan-perkataan yang oleh orang yang jahil itu dengan perkataan yang tak baik, mereka kata apa? Qalu salama. Mereka akan berkata dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang sejahtera. Ada je abang yang macam tu tak sayang ke adik. Itulah. Tapi nak cerita, kena bersabar dan tak mendoakan keburukan pada orang yang memberi masalah kepada kita. Allah lah sebaik-baik pemberi balas dan Allah akan balaskan untuk kita. Cuma kita kena sabarlah. Kan, nak menunggu balasan daripada Allah Azza wa Jalla itu. Wallahu ta'ala alam. Itu bincang kita daripada ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17, memberi peringatan kepada kita agar yang pertama menjaga perkataan dan menjaga perkataan. Kerana kita bimbang kerana perkataan kita tu buat orang jadi lemah semangat, buat orang jadi down. Yang kedua, bila kita dah nak berubah ke arah kebaikan ataupun kita nak menyampaikan kebaikan kepada orang lain, maka bersedia untuk mendapat cabaran yang paling awal, iaitulah mulut orang. Cabaran daripada mulut orang. Yang ketiga, orang akan sentiasa memberikan alasan, apapun alasan, kalau dia tak nak. Orang akan memberikan 1001 alasan kalau dia tak nak. Kadang kan dia kata,
saya ni bukan tak nak solat, tapi sebab saya belum ikhlas lagi. Saya rasa saya tak ikhlas lagi. Tunggu saya ikhlas, nanti saya akan solat lah. Tunggu saya ikhlas nanti. Ataupun tunggu dapat seru. Maka orang akan sentiasa memberi alasan. Walaupun alasan tu alasan yang tidak logik. Janji dia ada alasan untuk dia beri. Yang keempat, sentiasa sedar untuk bekerja dan bertindak dalam ruang lingkup kita. Kita kena faham siapa kita kan di dunia ini, kan kita memegang peranan yang pelbagai. Kan kita pegang peranan sebagai seorang muslim, sebagai seorang ibu ataupun ayah, sebagai seorang pasangan, sebagai seorang anak, sebagai seorang jiran, sebagai seorang kawan. Banyak kita punya peranan ni. Maka kita kena fahami kesemua peranan ini dan kena bertindak dalam ruang lingkup kita, jangan terkeluar daripada perkara itu, daripada ruang lingkup kita, supaya kita tak termasuk dalam masalah lah. Dan masalah yang paling besar bila kita telah masuk dalam kawasan larangan, iaitulah kawasan Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Itu saya kongsikan pada malam ini, moga ada manfaat daripada ambil. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza